Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita lihat pula bahagian kulit, iaitu organ deria sentuhan. Okey, organ deria sentuhan adalah kulit. Okey, jadi ini adalah struktur kulit. Okey, struktur kulit manusia. Kita ada bahagian epidermis. Okey, bahagian epidermis bahagian atas. Kemudian bahagian dermis, bahagian dermis di bahagian tengah, dan juga di bawah kulit adalah ada lapisan lemak. Okey, sekarang kita lihat. Okey. Reseptor yang paling dekat dengan kulit adalah reseptor sakit. Okey, reseptor sakit dia paling dekat dengan kulit. Okey, jadi reseptor sakit ini akan mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit rasa sakit. Jadi ini adalah reseptor sakit, dia dekat dengan kulit. Okey, jadi kesemua reseptor ini disambung dengan saraf. Okey, bahagian bawah ini saraf. Jadi jika kita lihat, semua reseptor ini akan bersambung dengan saraf. Jadi setiap reseptor akan mengesan rangsangan tertentu dan menukarkannya kepada impuls saraf dan dihantar ke otak melalui saraf. Jadi yang pertama adalah reseptor sakit akan mengesan rasa sakit pada kulit. Okey, akan mengesan rasa sakit. Okey, seterusnya adalah kita lihat di sini adalah reseptor haba. Okey, reseptor haba. Okey, dan juga reseptor sejuk. Okey, reseptor haba ini dia akan mengesan rasa panas. Okey, reseptor haba dia mengesan rasa panas. Okey, manakala reseptor sejuk akan mengesan rasa sejuk. Okey, boleh? Ini adalah reseptor haba, ini adalah reseptor sejuk. Jadi reseptor haba lebih panjang, okey, dan reseptor sejuk dia lebih bulat. Okey, dia bentuknya hampir sama sahaja. Okey, ini lebih panjang, ini lebih bulat. Okey, kemudian adalah reseptor seterusnya adalah reseptor sentuhan. Jadi reseptor sentuhan untuk mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Okey, ini adalah reseptor sentuhan di bahagian bawah sikit. Okey, jadi ini adalah reseptor sentuhan. Jadi reseptor sentuhan jika kita lihat di sini bentuknya di dalamnya dia macam ni. Okey, dia beza. Jadi kalau haba dengan sejuk dia hampir sama, tapi yang beza sejuk dia bentuk hampir bulat. Okey, jadi ini dia lain sikit. Ini adalah reseptor sentuhan. Okey, seterusnya adalah reseptor tekanan. Jadi reseptor tekanan dia berada di bahagian paling bawah. Okey, bahagian yang dekat dengan lemak. Okey, dia mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Okey, jadi kalau kita tekan kulit, okey, bila dah lama tekan dengan kuat, barulah reseptor tekanan ini akan mengesan tekanan. Okey, kalau kita lihat ini ada satu reseptor yang melekat pada hujung rambut. Jadi apakah reseptor ni? Apa reseptor ni? Kalau bentuk gini reseptor apa ni? Reseptor apa? Haba, sejuk, sakit, sentuhan ataupun tekanan, bentuk macam ni. Ya, betul. Ini adalah reseptor sakit. Kenapa dia melekat pada kulit, pada bulu roma? Kita panggil bulu roma ataupun rambut. Jadi bila kita cabut bulu roma, okey, kita akan rasa sakit. Okey. Okey, jadi ini adalah kelenjar minyak dan sebagainya lah. Okey. Jadi semua reseptor ini akan bersambung dengan saraf, hantar reseptor akan mengesan rangsangan tertentu, okey, dan menukarkan kepada bentuk impuls saraf dan dihantar ke otak. Okey. Jadi itu adalah kulit. Okey, jadi ini kulit kita. Okey, ini kulit. Okey, jadi kulit adalah organ yang paling besar dalam badan manusia sebab kulit meliputi seluruh badan manusia. Okey, kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis, lapisan dalam yang dikenali sebagai dermis. Okey. Okey, apa lagi tentang kulit? Okey, kulit ada 5 jenis reseptor yang mengesan reseptor pada kedudukan yang berbeza. Okey. Jadi apabila reseptor kulit dirangsang, impuls saraf dihasilkan dan dihantar ke sistem melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey. Okey ni. Okey, boleh. Okey. Jika kamu ingat kes beberapa tahun lepas, Zulkhairi ke apa namanya tu. Okey, yang dia meninggal disebabkan dikena kawan dia menekap striker panas pada badan. Okey, bila yang doktor panggil third degree burn. Okey, third degree burn, di mana third degree burn adalah kebakaran pada kulit yang tahap paling teruk.
Okey, bila berlakunya third degree burn, orang tersebut dah tak rasa sakit. Okey, kenapa dah tak rasa sakit? Kalau first degree burn di bahagian atas. Okey, first degree burn di bahagian atas sahaja. Jadi bila bahagian atas kita akan rasa sangat sakit. Okey, second degree burn masih rasa sakit, tapi third degree burn dah tak rasa sakit. Kenapa? Bila dah third degree burn, bahagian kulit bahagian atas epidermis dan dermis ini dah hilang. Dah rosak, dah habis, dah tak ada. Jadi bila dah tak ada reseptor sakit. Jadi pada third degree burn dia dah tak rasa sakit sebab reseptor sakitnya dah hilang. Okey. Okey, sekarang pula kita lihat kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Okey, badan kita, kulit pada badan kita, okey, bahagian tertentu ada yang kawasan yang peka, ada kawasan yang tak peka. Jadi kepekaan kulit bergantung kepada bilangan reseptor okey pada bahagian tersebut dan juga ketebalan epidermis pada kawasan tertentu. Okey, contohnya hujung jari sangat peka okey terhadap sentuhan kerana hujung jari terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak dan epidermis yang nipis. Okey. Jadi lidah, hidung, bibir peka terhadap sentuhan. Sebabnya yang pertama epidermis yang nipis dan juga ada banyak reseptor. Okey. Kemudian siku, tapak tangan, belakang badan kurang peka terhadap sentuhan, juga kaki. Okey, tapak kaki kita kurang epidermis yang tebal. Kamu tak tahu bahawa kulit kaki sangat tebal. Jadi bila epidermis tebal dan bilangan reseptor kurang, bahagian tersebut akan kurang peka terhadap sentuhan. Jadi itulah kenapa hujung jari kita epidermis nipis dan banyak reseptor menyebabkan orang yang buta okey boleh membaca tulisan Braille. Jadi tulisan Braille ini dicipta untuk orang yang buta. Jadi dia guna hujung jari sangat peka. Jadi dia dapat mengesan titik-titik pada tulisan Braille itu untuk ditafsirkan. Okey, jadi bahagian kulit yang tertentu mempunyai kepekaan yang berbeza bergantung kepada bilangan reseptor dan juga ketebalan epidermis kulit. Okey. Jadi kalau cucuk, okey, ingat tak bila kamu kena cucuk, di mana doktor selalu cucuk? Sama ada dia akan cucuk di bahagian peha ataupun di bahagian lengan. Okey, pada bahagian yang kurang peka. Okey, bahagian yang epidermis tebal, jadi kita kurang rasa sakit. Okey, berbanding dengan siapa biasa ambil darah kat hujung jari tu. Kalau darah hujung jari tu kena sikit, kamu dah terasa sakit yang teramat sangat. Okey. Bila yang kita cucuk sikit di hujung jari tu untuk keluarkan darah. Okey, itu memang terasa sakit berbanding dengan cucuk di bahagian lengan ataupun peha ataupun punggung. Itu selalunya untuk cucuk ini kita akan pilih kawasan yang kurang sakit lah. Okey. Boleh? Jadi itu sahaja untuk berkaitan dengan kulit.